Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Dalam ucapan bajet Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri mengatakan bahawa trust pertama ialah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Saya ingin menanya bagaimana dia mendefinisikan berpendapatan tinggi, negara yang berpendapatan tinggi, dan bagaimana kerajaan akan mencapai matlamat itu. Kerana kita tahu bahawa Singapura di dalam kawasan ini ialah merupakan sebuah negara yang berpendapatan tinggi mengikut per capita income. Per capita income Singapura pada tahun 2008 ialah USD 49,000. Bilakah Malaysia boleh mencapai per capita income seperti ini dan macam mana? Kerana saya lihat bahawa ekonomi Malaysia merupakan sebuah ekonomi yang terbuka. Terbuka kepada itu bermaksudnya ekonomi kita bergantung kepada FDI, direct investment, foreign direct investment. Tapi pada beberapa tahun kebelakangan ini kita tahu FDI kita semakin merosot, semakin kurang. Jadi macam mana? Apakah langkah-langkah baru untuk menarik FDI sehingga kita boleh mencapai matlamat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi? Sekiranya kita tidak memerlukan FDI yang banyak, jadi macam mana? Jadi saya ingin dapat satu penjelasan daripada YB Perdana Menteri. Kalau kita berbanding dengan Singapura, walaupun ada menteri mengatakan bahawa Singapura ni dia kecil, dia population yang sangat kecil. Tapi ada yang kalau berbanding dengan Taiwan, kita juga tak dapat berbanding dengan Taiwan, di mana adalah lebih kurang sama dari segi penduduknya. Tapi kita dah lihat dengan kita berbanding dengan Singapura. Kerana pada waktu Singapura berpisah dengan Malaysia, RM1 Singapura hanya dapat 70 sen Malaysia. Tapi sekarang Singapura punya currency telah lebih dari dua kali ganda daripada Malaysia. Singapura tak ada petrol, tak ada getah, tak ada sumber-sumber asli. Jadi mengapa Singapura lebih maju daripada kita? Ekonominya lebih baik. Ini saya rasa adalah berkaitan dengan kerajaannya atau pemimpin-pemimpin kerajaannya yang Singapura termasyhur dengan transparansinya. Korupsinya adalah TI indeksnya adalah sangat tinggi. 2-3, tempat 2 atau 3. Jadi saya rasa amat penting kita belajar daripada Singapura. Mungkin juga ada dasar-dasar ekonomi. Saya rasa dasar ekonomi baru harus dirombak semula. Seperti yang dikatakan oleh YAB Perdana Menteri, satu Malaysia. Kalau kita nak jadi satu Malaysia, kita tak boleh membeza-bezakan rakyat kita kepada bumi putera dan bukan bumi putera. Saya rasa kita nak dasarnya harus menolong mereka yang miskin dan bukan berasaskan kaum yang mana. Dan juga saya ingin bertanya, apabila kita menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, macam mana adakah mereka yang miskin itu pendapatan mereka juga akan meningkat juga seperti orang yang kaya? Kerana dalam bajet ini saya lihat bahawa kerajaan menurunkan cukai pendapatan 1% itu hanya mereka yang berpendapatan tinggi yang dapat memanfaatkannya. Mereka yang miskin tak bayar cukai, macam mana? Mereka tak dapat juga.
mereka yang orang biasa, orang tengahan, sederhana juga tidak mendapat apa-apa manfaat. Tetapi ramai yang mereka yang menggunakan kredit kad itu sekarang pada tahun yang depan harus dipaksa membayar perkhidmatan, charge perkhidmatan. Saya rasa kalau kita katakan ini untuk rakyat biasa, rakyat diutamakan, saya rasa tidak. Mungkinlah mereka yang kaya diutamakan. Ini pun tak apa, harus diutamakan juga walaupun mereka kaya, mereka rakyat juga. Tapi saya rasa rakyat yang miskin, yang lebih miskin itu lebih perlu diutamakan. Kerana kalau tidak, yang kaya akan jadi lebih kaya, yang miskin akan jadi lebih miskin. Jadi saya nak cadangkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional menerima pakai apa yang dicadangkan di dalam bajet DAP. Adakan sistem fair wage. Sekurang-kurangnya mereka yang berpendapatan rendah mengkurangkan di bawah 900 sebulan diberi bantuan dari duit minyak atau dari mana-mana. Kalau kita boleh jimatkan, kalau Kerajaan Barisan Nasional boleh jimatkan keborosan wastage yang sebanyak 28 bilion itu, saya rasa kita boleh memberi bantuan kepada mereka yang berpendapatan rendah. Saya juga mencadangkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional menerima pakai juga cadangan di dalam bajet DAP, di mana setiap rakyat yang berpendapatan rendah mengkurangkan 3,000 sebulan itu diberi bonus setiap tahun. Di dalam cadangan ini isi Sri rumah tangga, housewife, di mana suami mereka berpendapatan dikurang di bawah 3,000 sebulan juga diberi bonus RM1,500 satu tahun. Bukan banyak, tapi dia bermakna besar. Kerana itu menunjukkan bahawa kerajaan mengiktirafkan sumbangan Sri rumah tangga. Jadi janganlah kita hanya selalu katakan kita ambil berat tentang sumbangan housewife, isi rumah tangga, tapi Sri rumah tangga, tapi tak pernah dalam bajet pun yang sebutkan sumbangan mereka. Tak pernah bagi satu sen pun kepada Sri rumah tangga. Jadi saya harap Barisan Nasional janganlah paying lip service saja, tapi betul-betul menjadikan Malaysia satu Malaysia menaruhi dasar yang saksama dan juga menaruhi dasar yang boleh memberi makna kepada slogan.